juga terbaca kenyataan daripada sebuah parti pembangkang. Saya tak nak sebut nama mereka ya. Sebagai ketua penerangan, dia mengatakan bahawa kesan daripada apa yang berlaku 1-2 hari ini, bahawa kalau berlaku pilihan raya akan datang, maka Perikatan Nasional bakal mendapat imbuhan politik dan mereka boleh mendapat keberuntungan bahawa orang Melayu akan mengundi mereka untuk kembali dalam kerajaan. Boleh saudara Gulam beri ulasan sedikit? Mungkin ada sedikit kebenaran kalau saya ambil daripada segi politik, okey, sebab kita memang akui dan presidensi akui kemerosotan orang kata sokongan orang Melayu terhadap UMNO. Tapi kita perlu ingat, dan saya selalu ulangi, apabila kita berada dalam PRU ke-15, kita tak bersama dengan DAP. Dan perkara ni telah disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang sebelum yang ke-16. Apa yang beliau atau baginda bagi tahu, dia mengatakan the hang parliament dan what choice that he has that time. Mana dia panggil Tan Sri Muhyiddin, dia panggil Tan Sri Haji Ahmad Awang untuk tubuhkan kerajaan. Perpaduan. Okey. Dan dia lihat supaya komponen parti-parti Perikatan Nasional ini bersama dengan PH kita itu untuk menubuhkan kerajaan. Dan kita sebenarnya adalah orang yang sepatutnya menjadi pembangkang. Again, saya rasa di sini kot, tak silap saya, Datuk Seri Zahid Hamidi berkata, ada divine intervention. Maksudnya datang daripada Allah Ta'ala, daripada atas. Yang mana kita sepatutnya jadi pembangkang, tetapi kita menjadi kerajaan. So, ini telah diperakui oleh Yang di-Pertuan Agong. So, kita boleh bagi tahu kepada semua masyarakat dan especially pada orang UMNO yang masih ada skeptikal yang kita sebenarnya nak bekerjasama dengan DAP ataupun bersama dengan PH ketika itu. Walhal benda itu tidak berlaku, yang mana Yang di-Pertuan Agong sendiri menitahkan supaya menubuhkan kerajaan antara PH dan juga Barisan Nasional ketika itu. Kita letak itu ke tepi. Dan kita pun faham pasal tu usaha-usaha kita untuk kita tengok dan kita kembalikan sokongan orang Melayu ni. So salah satunya fundamental yang kita nak buat ni adalah Kongres Melayu Bumi Putera yang kita patut buat sebelum ini dan 1-2 hari yang lepas, tapi kita tak, maksudnya kita batalkan, tapi akan terlaksana 29 bulan. 29. So di peringkat UMNO memang kita ada usaha-usaha macam ni. So kalau sebenarnya untuk kita melawan dengan PN, melawan dengan PAS especially ataupun Parti Bersatu, ya betul kita ada pertembungan daripada segi sokongan orang Melayu. Tapi kita kena ingat dan dia kena juga tahu bukan semua orang Melayu yang bersama dengan dia. Kita tengok orang Melayu di bandar, pemikiran dia berbeza. Kita tengok, cuma yang kita akui di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, ya betul. Because dia orang adalah melebel yang mana kuat dengan sentimen 3R dia. Royal, religious and race ni. Yang 3 ni yang memainkan dan didoktrinkan sebegitu kuat yang menampakkan mereka ni. Dan mereka sampai ke tahap asabiah, sampai tahap satu orang kata ultra daripada segi memperjuangkan benda macam ni. Tapi dalam masa yang tertentu, kita UMNO, whatever pun Datuk Seri Najib dikeluarkan ke atau tidak pun atau diberi bangunan, business as usual. BAU. Maksudnya kita tak boleh lagi toleh ke belakang. Macam mana pun usaha-usaha untuk kita memperkuatkan parti jentera akan datang, insyaAllah kita akan usahakan pada ini dan kita akan lawan di medan PRU ke-16 between Malaysia and Malaysia. So kita tengoklah. Dan ketika ini kita dah tengok satu persatu dan orang dah start mula mempertikaikan Perikatan Nasional apabila tidak menjunjung titah. Selepasnya hang parlimen berlaku dan akan berlaku, dan saya percaya dalam masa yang terdekat, dalam masa tempoh-tempoh tertentu akan keluar semua tahi bengik PN ni semua akan keluar semua. Dan bila kita tengok nanti bila start kluster-kluster mahkamah mereka ni semua kita dibicarakan dan kita akan tengok. So this is something rakyat Malaysia boleh menukar aliran politiknya dalam a split second. Kita tengok apa yang berlaku di PRN Melaka, kita tengok apa yang berlaku di PRN Johor dalam masa tempoh tak sampai 6 bulan, is totally a swing. The pendulum of politik itu berubah secara total. So saya masih lagi bersifat yang UMNO masih lagi didambakan oleh orang Melayu, cuma cara, kaedah, filosofi kita berubah. Dan apabila kita dah buat benda yang bagus, kita dah keluarkan anasir-anasir yang
menjadi parasit-parasit kita sebelum Ya, ini ya. yang mengganggu gugat keharmonian. So sekarang ni it's time for us to reconcile and kita stick together and kita akan strike untuk kita pastikan parti kita berjaya insya-Allah. Okey, saya menyentuh tentang berlakunya hakisat sokongan di kalangan warga bangsa kita terhadap Parti UMNO. Itu memang tidak boleh dinafikan dalam PRU yang ke-14 dan 15. Itu pasti ya. Sejarah tidak pernah berbohong. Tetapi sekarang ini ramai mengatakan kesan daripada ini sepatutnya UMNO go solo. Sedangkan saya mengatakan UMNO go solo dulu pun kita kalah juga. Waktu UMNO bertanding tak ada dengan DAP, kita tak ada dengan Parti Keadilan. Saya minta pandangan daripada sisi politik. Macam mana? Kononnya kalau boleh kalau sekarang biarlah UMNO go solo. Ini emosi mereka lah. Sila dok. Dia untuk keadaan hari ini bukan kita kata UMNO tidak boleh go solo. Kita kena yakin bahawasanya parti kita ini boleh kembalikan kekuatannya. Ya. Saya suka nak lihat apabila kita tengok pada tahun kita kalah tempoh hari 22 bulan je orang dah benci dah apa Tun Dr. Mahathir dan dengan sekutunya. Selepas itu Mat Naik Muhyiddin 17 bulan orang dah benci sangat dah. Sampai kain putih lah macam-macam. Dan selepas itu BN menang besar sebabkan keyakinan itu kembali kepada Barisan Nasional. Kita menang 3/4 di Melaka dan kita menang 2/3 di Johor. Tapi kita kalah teruk di PRU. Sebabkan ini semua adalah mengikut kepada jenda waktu yang sesuai lah. Ya. Dalam masa jenda waktu yang sesuai itu sekiranya ada parti-parti politik yang pandai untuk memainkan emosi rakyat, pandai untuk memikat hati rakyat, parti itulah yang akan menang. Dan ketika ini kita lihat untuk kita beri penjelasan kepada rakyat di luar sana bahawasanya pergabungan kita dengan Pakatan Harapan ini tidak ada kena-mengena dengan penggandaian bangsa Melayu. Itu yang kita kena cerita dekat rakyat. Kita kena cerita dekat orang Melayu di luar sana. Kita kena cerita dekat rakyat di Kelantan, di Kedah dan juga di Terengganu dan juga di mana-mana rakyat Melayu ini. Kita kena cerita. Sebab tidak ada satu pun perkara yang kita gadaikan orang Melayu ketika kita bersama dengan Pakatan Harapan. Saya suka hari itu ada Chief Nazri bagi komen dekat dalam Malaysia Gazette ke. Dia kata UMNO lah yang menyelamatkan orang Melayu apabila kita bersama dengan Pakatan Harapan di dalam negeri Perak. Orang tanya saya, dari mana you all dapat UMNO yang mempertahankan Melayu dan memperjuangkan Melayu apabila kita bersama dengan Pakatan Harapan? Saya cakap yes. Sebab bila UMNO masuk dengan Pakatan Harapan, kita mempunyai klausa di mana tidak ada satu pun perkara-perkara yang kita akan gadaikan terhadap orang Melayu dan juga bangsa Islam. Agama Islam. Kenapa? Sebab pada ketika PAS dan juga pada ketika Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, mereka nak mengaktifkan PEJAH. Lepas itu nak mengaktifkan 999 tahun yang telah diminta oleh parti-parti mereka. Mereka perkara itu mereka boleh gadaikan. Betul. Itu yang dimasukkan oleh Chief Nazri bahawasanya UMNO lah yang menjaga kedaulatan orang Melayu apabila kita bersama dengan Pakatan Harapan. Kita menjaga kepentingan orang Melayu, kita menjaga setiap perkara-perkara yang diletakkan di dalam perlembagaan itu untuk memastikan bahawasanya tidak akan tergadai perkara-perkara ini kepada mana-mana parti atas dasar untuk negotiate power. Tidak ada. Tak ada. Ini UMNO pendirian. Jadi untuk kita menerangkan perkara-perkara ini di luar mengambil masa yang satu masa yang lama. So saya harapkan agar political situation in this country boleh tenang. Dan insya-Allah kita akan turun ke bawah. Datuk Seri Zahid pun as a president turun ke bawah untuk menjadi penjelasan kepada semua akar umbi dan kita akan menggunakan platform-platform kita untuk memberi penerangan dasar-dasar yang telah kita lakukan walaupun kita baru setahun. Apakah dasar-dasar yang kita buat untuk orang Melayu? Masa Datuk Zahid, saya bagi contoh satulah. Kita duk cerita pasal tahfiz. Budak-budak tahfiz ni dia belajar Quran. Dia mengaji. Selepas dia khatam Quran, mana perginya? Ke mana mereka? Jadi Datuk Seri Zahid buat melalui TVET. Ya. Semua budak-budak ni dah habis belajar, dah syahadah, akan dimasukkan ke dalam program TVET di mana mereka akan mempunyai pengalaman short knowledge dalam kemahiran dan akan menjamin mereka untuk berjuang sebagai rakyat biasa di luar sana selepas habiskan tahfiz ini. Dan ada banyak lagi perkara-perkara program yang kita buat. Kita tidak pernah meninggalkan orang Melayu di Felda, kita tak pernah meninggalkan orang Melayu di Feltra, di Risda dan banyak-banyak lagi kampung-kampung Melayu yang kita terus perjuangkan untuk membuat pembangunan. Ini perkara-perkara ini yang kita kena reinstate our agreement with Malay.
Kita kena bagi tahu balik perkara-perkara ini. Saya nak tambah sikit. Sila. Kita jangan lupa Datuk Seri Najib hanya mahu pembelaan pengadilan yang Keadilan dalam perbicaraan. Dia menuntut perkara itu. Sebab kita tahu bahawasanya pada awal lagi Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia dah set semua ni. Daripada awal dia dah set sampailah Datuk Seri Najib Tak boleh buat dah. tak boleh buat apa-apa, dipenjarakan. Yalah, you cakap berkenaan dengan sistem perundangan. Apabila Tommy Thomas sendiri boleh cerita dalam bukunya bahawa ini adalah yang diarahkan, inilah yang direncanakan, inilah yang sepatutnya beliau lakukan. Tapi yang kita heran, pada ketika itu, masa ketika sebelum Datuk Najib disumbat ke dalam penjara, kita minta bahawasanya RCI ini dipercepatkan. Kita minta bahawasanya Nazlan ini perlu kita tukar sebagai hakim. Itu semua kita minta. Sebab kita tahu bahawasanya daripada awal lagi Datuk Seri Najib punya trial telah diset oleh Tun Dr. Mahathir untuk lebih senang cerita lah. Saya nak masukkan you penjara, dia dah set semua, you bersalah ke, you tak bersalah ke, you ada 365 hari ke, mahkamah ke, you pergi trial days ke, tak kira. Akhirnya you masuk penjara. Jadi artinya ada ketempangan dalam ini yang sebenarnya kita minta agar perkara ini mestilah diletakkan kepada perkara yang betul-betul pengadilan yang benar-benarnya. Itu sebab Datuk Seri Najib minta perkara itu berlaku sewaktu Perdana Menteri yang nak menjanjikan ini lah. Janji bulan dah Faham, bintang. Ya. Janji adanya pelangi di sebalik ufuk timur lah kononnya. Tapi akhirnya pelangi tak timbul. Nampaknya hujan genyai-genyai. Hujan air mata warga yang melihat.